peribahasa ni, berat mata memandang, nah, berat lagi mahu memikul. Jadi kita ucapkan mana kata nasihat je lah. Ini semuanya pilihan Allah kan. Jadi namanya mardiyah. Diberikan nama mardiyah. Genak je setahun sebulan. Hari Senin lepas tu, hari Senin bulan lepas tak Senin ni 16 hari bulan tu, Allah Taala ambil dia kan. Meninggal setahun sebulan. Rupanya kalau meninggal di rumah ni, dia ada masalah juga rupanya meninggal di rumah kan. Jadi mak ayah dia bukan tak nak bawa ke hospital, tapi dah sebelum tu 2-3 hari tu dah bawa dah kan. Jadi memang doktor pun tak boleh nak buat apa kan. Jantung dia memang masalah. Jadi dia tak nak, malah dah tengok anak dia tak nyusu dan sebagainya, jaga je lah kan. Dia tak nak bawa tu bukan apa, nak cocok sana cocok sini. Oi, sakit tuan-tuan. Memang sakit lah. Ustaz dulu pun masa 2009 nak kena belah perut ni sebab appendix. Allahu Akbar. Dia cocok tu tak jumpa dia tu. Cocok tempat lain pula. Jarum tu bukan jarum kecil tu kan. Memang sakit. Jadi budak dah gitu, dia dah meninggal tu, dia hantar ke forensik pula. Jadi bincang-bincang akhirnya tak jadilah, nak dibedah dan sebagainya ke bumi. Tapi anak syurga, anak syurga tak ada masalah tuan-tuan. Tu nasihat ke adik ipar tu dan kepada mereka-mereka yang mungkin Allah Taala uji bagi dengan anak istimewa ni, Allahu Akbar, anak syurga tuan-tuan. Meninggal pula dalam keadaan begitu, di hari akhirat nanti, ketika mana di padang mahsyar, kita berbaris beratur ni, dalam keadaannya haus, dalam keadaan yang dahaga yang masanya, anak ni nanti akan cari mak bapak dia bagi air. Bagilah saya sikit. Tak, awak bukan mak ayah saya, cari. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu maknanya bukan saja-saja Allah Ta'ala bagi begitu. Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan, Allah Ta'ala nak bagi kebaikan, Allah Ta'ala nak bagi kelebihan. Jadi kita sabarkan mereka yang Allah Ta'ala uji dengan anak istimewa ini sebegitu. Dan anak begitu tak ada apalah Tapi kita ni tuan-tuan, bila dah masuk dalam kubur nanti, ni yang kita nak bicarakan, pertanyaan dua malaikat, serta minta perlindungan daripada azab kubur dan neraka. Sekarang ni lah yang kita nak minta. Kalau dalam kubur tu baru kita nak minta tuan-tuan, tak jadilah kan. Jadi ada peluang, ruang. Allah Ta'ala bagi sihat, boleh lagi kita maknanya berbuat amal ibadah kan. Usahakan dengan sesungguhnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qar'a ni'alihim atahu malakani fa aq'adahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayaqulu asyhadu annahu abdullah wa rasuluh fayuqalu unzur ila maq'adika minan nar abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'a wa ammal kafiru awil munafiqu fayaqulu la adri kuntu aqulun nasu fayuqalu la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimitraqati min hadidin darbatan baina udhunaihi fayatihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Ini dia panjang sikit Apa maksud dia? Jika seorang hamba
Kitalah. Telah dikebumikan dan para penghantarnya pulang meninggalkannya. Sahabat karib kita pulang, sama-sama jemaah semayang, lama dah nak berjemaah, dia akan pulang. Anak kita, isteri kita, suami kita yang paling rapat dengan kita, akhirnya pulang juga. Sayang macam mana pun, cinta macam mana pun, kasih macam mana pun, balik ke tak balik? Balik. Balik. Maka dia akan mendengar. Balik, mayat akan mendengar. Apa yang dia dengar? Maka dia akan mendengar bunyi kasut mereka. Maknanya tak nak langkahan tu. Langkahan tu dia dengar. Makin lama makin sayuk. Sayuk kan? Sayu tak tuan-tuan? Sayu. Ni dalam ni. Dua malaikat segera mendatanginya. Dah hilang dah bunyi tapak tu tadi. Datang dua malaikat. Ni dua malaikat ni kita wajib tahu, beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling ramai, yang Allah Ta'ala je yang tahu. Tapi daripada ramai tu, Allah Ta'ala wajibkan kepada kita 10 malaikat. Kena tahu nama dan tugas dia. Daripada 10, 2 ni tadi. Malaikat yang ditugaskan dalam kubur. Apa dia? Malaikat Munkar dan Nakir. Nama je lah. Dua malaikat segera mendatanginya. Setiap orang tak akan terlepas, tuan-tuan. Kita lah. Walaupun ada juga yang terlepas. Orang-orang yang hebat terlepas. Tapi kita ni nampak macam kita ni, tuan-tuan. Nampak macam kita ni payah nak lepas ni, tuan-tuan. Payah nak lepas kita ni. Terutama ustaz lah. Jangan ingat hebat kan, sedap ceramah ni kan, lagi sedap dia tanya kan. Allahu akbar, tuan-tuan. Setelah dia didudukkan oleh kedua malaikat itu, didudukkan. Ustaz macam mana pula ustaz dia dah ni? Ini kata alat beriman kepada hari kiamat ni, tuan-tuan. Beriman kepada perkara yang gaib. Kalau tuan-tuan gali pula lepas pada tu kan, memang tak nampak lah dia. Tak macam tu juga. Ini alam gaib. Allazina yu'minuna bil gaib. Orang beriman ni dia percaya kepada benda yang gaib. Setelah dia didudukkan oleh kedua malaikat itu, mereka mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaan ini, soalannya ustaz yakinlah hak yang ada di hadapan ustaz ni dah tahu dah soalan. Kalau faksa ni maknanya soalan bocor. Soalan bocor. Tapi walaupun soalan bocor, kita tahu dah soalan tu dan kita dah boleh cari jawapan dia. Kita boleh cari jawapan dia. Bukan setakat cari jawapan, kita dah boleh sediakan dia punya jawapan itu dengan menghafaz bersungguh-sungguh kan. Tapi belum tentu lagi, tuan-tuan, bila berada dalam alam barzakh tu, hak yang jawapan yang soalan kita dah tahu, jawapan yang kita dah tahu dan kita hafal, boleh kita jawab. Macam mana jadi macam tu, ustaz? Sebab bukan berdasarkan apa yang kita tahu dan hafal itu, melainkan berdasarkan kepada amalan yang kita telah buat, sediakan kita ke mana kita hidup ini. Nak cerita ni. Dan soalan itu dalam bahasa Arab. Sama sini yang belajar bahasa Arab. Ustaz kalau gitu orang belajar bahasa Arab yang dapat jawab ustaz. Tuan-tuan pun pandai juga bahasa Arab.
sebenarnya. Nah, mungkin tuan-tuan tak perasan je. Mana ada orang sembahyang bahasa Melayu tuan? Tu bahasa Arab tu. Boleh jawab kan? Walaupun tak belajar bahasa Arab secara khusus tak, tapi berdasarkan amalan yang dibuat, ya. Jadi dia kata setelah dia didudukan oleh kedua malaikat itu, mereka mengajukan pertanyaan, apakah yang kamu ketahui tentang lelaki ini? Dia tanya tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang kamu tahu tentang lelaki ini? Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu besar sangat. Kita kena bina hubungan yang rapat. Yang teguh, yang kukuh, yang mantap, yang mampan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni tuan-tuan, ustaz rasa huru-hara jadi. Sebab ada golongan memang dia nak ajak pada Al-Quran, As-Sunnah, nak ajak kepada Nabi, tapi kita buat lebih untuk Nabi, berselawat lebih, ucapkan sayyidina, dia kata bid'ah pula dah. Ni masalah tuan-tuan. Pelik kita. Sekarang ni isu apa? Capal pula diperbesar-besarkan sangat. Isu capal. Apa capal ni? Selipar. Kita kata selipar lah. Sandal. Sandal ya. Ada jenis. Jenis. Manakala capal atau selipar tu mendatangkan kerinduan kita, mengingat kita pada Rasulullah, tak jadi masalah tuan-tuan. Cuma jangan ada niat selain pada niat itulah. Niat nak cari keuntungan dunia, tu tak jadilah. Tapi kalau maknanya kita nak bina kerinduan, kecintaan, kasih sayang kepada Nabi kita, tak ada masalah tuan-tuan. Sebab pada diri Nabi ni apa pun bukan setakat maknanya tubuh badan dia tu, apa yang ada pada dia tu, jubah dia ke, janggut dia ke, ada orang petikai juga. Dia kata takkan ada lagi jubah Nabi, takkan ada lagi apa, janggut Nabi, takkan ada lagi apa, capal Nabi. Capal Nabi macam tu ke? Kadang-kadang dipertikaikan juga kita konsep kita, apa yang kita nak tengok tu, maknanya mengimbau kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain untuk kita dekat, cinta, kasih, sayang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Ni salah satu soalan. Dan kita kena kenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat ke atas dia, Maka jika orang mukmin, maka akan menjawab, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Rasul ni maksudnya pesuruhnya, utusannya. Lantas dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantikannya dengan tempat di surga. Itu sebab kita ni tuan-tuan, alhamdulillah, Allah beri kita peluang untuk dapat kita beribadah. Allah yang beri. Itu kita kena ingat tu. Kita tuan-tuan, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu sebab jangan kita riak. Ustaz ulang kan. Jangan kita sombong, jangan kita ujuk. Tengok orang buat maksiat, kita rasa kita bagus. Jangan tu. Itu kita kena jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh-sungguh. Kita doakan dia tidak untuk dapat taufik hidayah Allah, malah kita cemuh pula dan kita rasa kita bagus. Itu maknanya kita tak bagus tu. Ada rasa gitu, sebenarnya kita tak bagus. Itu kena jaga. Sebab apa? Antaranya kita tak tahu kematian kita itu berada sebenar-benarnya dalam husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Buat ustaz, saya dah semayang dah, saya dah buat bersedekah dah apa semua. Itu suruhan Allah. Kita kena patuh.
Tapi yang menyebabkan kita dapat semayang, digerakkan kaki kita untuk melangkah ke masjid, dibukakan hati kita untuk belajar agama, siapa? Allah. Tu sebab kita jangan terperdaya dengan usaha kita. Jangan terperdaya dengan usaha kita. Usaha wajib tak? Wajib. Sebab apa wajib? Allah suruh. Tapi hakikat dia, Allah dah atur dah kita. Jadi kita perbanyakkan beramal ibadah pada Allah dan doa pada Allah sungguh-sungguh, mohon keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan jauhkan daripada azab api neraka. Doa tu tuan-tuan hafal dah tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Kalau boleh yang tu ulang dan ulang banyak-banyak kali. Jauhkan aku daripada azab, jauhkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Jauhkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Jauhkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Kalau boleh tuan-tuan nak jadikan zikir. Tak ada masalah. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Kan ada pula kata bid'ah pula. Letih juga tak? Letih ke ustaz? Tak apa tuan-tuan. Dia dia yang menyalahi tuan-tuan benda yang tak menyalahi syarak kan? Menyalahi syarak kan? Kalau tak salah syarak, tak ada pun dalil kata tak boleh nak doa gitu, nak zikir gitu kan? Tak ada masalah tuan-tuan. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jauhkan kami daripada azab api neraka, jauhkan kami azab api neraka. Sama juga yang tuan baca lepas sembahyang tu, Allahumma ajirna minan nar, sama je. Ya Allah, jauhkan kami daripada azab api neraka, sama je. Perkataan kalimah je yang berbeza, maksud sama. Mula tempatnya neraka dengan syurga. Dia pun melihat keduanya, syurga dan neraka. Ustaz, dah balik ke lihat syurga neraka dalam kubur tu? Allahu akbar tuan-tuan. Ini katakan beriman kepada perkara yang baik kan? Kita pasti akan tempuh tuan-tuan. Pasti akan tempuh. Ini Rasulullah SAW dah beritahu. Rasulullah ni benda gaib ni. La ya'lamul ghaiba illallah. Tak ada siapa yang tahu beriman. Percaya. Yakin. Ya. Sebab apa? Kalau kita dah masuk dalam kubur, memang dah berlaku, kita nak ngabur orang kat dunia ni. Tak boleh. Tak boleh. Tu antaranya lah kan. Ya. Betul lah. Kita cakap dalam kubur tu lah. Betul lah. Saya kuliah Ustaz Afif dulu. Tapi tak boleh tak boleh nak ngabur lah tuan-tuan. Dalam kubur je lah kan. Tu. Dia pun melihat keduanya, surga dan neraka. Qatadah berkata, dikatakan kepada kami bahawa kuburnya dilapangkan sepanjang 40 hasta. Ini hadis lain lah. Qatadah berkata kuburnya dilapangkan sepanjang 40 hasta. Hasta kira macam ni tak? Hasta 40 hasta. Kalau dalam 7 kaki tak? Dalam 7 kaki. Kalau lebar biasa berapa? Ikut banyak lah. Tapi kalau kita ni lebih kurang 7 juga tak? Lebar 3. Lebar 3, panjangnya 7, dalamnya 7 juga kan? Ingat balik cerita apa tu? Cerita Sudir. Aziz kata, ada lagi umur siapa? Aku rasa ada lagi dia kan. Aku rasa ada lagi dia kan. Macam mana rumah tu? 3 kaki lebar, 7 kaki panjang, 7 kaki dalam. Itu kubur dia. Berarti dia ada mesej tu kan. Itu. Tapi bila keadaan ini dilapangkan sehingga 40 hasta. 40 hasta. Kira-kira besar-besar masjid dia lah, luar-luar ni tak? Ada pula riwayat lain Muslim mengatakan sepanjang 70 hasta. Kuburnya dipenuhi warna kehijauan
sehingga hari kebangkitan. Jadi tuan-tuan jangan orang kata apa, fobia dengan warna hijau. Jangan fobia dengan warna hijau ya. Tak adalah, itu saya gurau lah. Tapi nak cerita dipenuhi hijau. Hijau ni warna yang dia aura dia lain tuan-tuan ya. Warna hijau kalau dulu ada orang kampung ustaz tu dia cerdik baca terlampau sangat kan, sampai mata dia jadi kelabu dah macam mana cikgu dia suruh cikgu dia suruh tiap-tiap pagi pandang hijau tu, kehijauan nak pandang rumput hijau boleh pulih tuan-tuan boleh pulih tu jadi jangan fobia dengan hijau tu contohlah Kembali pada hadis Anas, kembali pada hadis yang baca tadi, dia berkata jika dia orang munafik atau orang kafir, keadaan tadi orang muslim beriman, orang mukmin, ni orang kafir pula, ataupun munafik. Jika dia orang munafik atau orang kafir, maka ketika ditanya, apakah yang kamu ketahui tentang lelaki ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjawab, aku tidak tahu. Aku mengatakannya seperti apa kata orang. Tengok ya. Kalau orang kafir ni tuan-tuan, maknanya baru 2-3 minggu dah kejadian Perancis kan. Dihina Nabi kita. Kan? Ada seorang cikgu dia. Tapi cikgu tu kena bunuh tak? Maknanya dihina kan. Dan disokong pula oleh Macron. Macron nama Perdana Menteri dia. Tapi tengok Allah Ta'ala tunjukkan kepada Perdana Menteri dia tu. Dia pergi bebaskan 200 orang orang Mali apa? Orang ada yang dia penjarakan tu. Lepas tu dia bagi pula 10,000 duit dia lah maknanya banyak lah untuk membebaskan seorang je rakyat dia yang ditahan. Selesai Mali dia punya negara tu. Saya pun tak ni, tapi kiranya rupa-rupanya orang tu dapat dah lepas balik, disambut orang tu telah masuk Islam, menganut Islam. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tunjukkan. Nampak? Mu siapa? Kan? Allah Ta'ala bagi terus cash. Kan? Tak. Allahu Akbar. Tapi lah taufik hidayah ni adalah milik Allah. Harap-harap kita doakan terbuka lah hati Macron tu untuk menganut Islam dan diikutilah pula oleh seluruh rakyat ni. Kita ni tuan-tuan, walaupun maknanya dalam keadaan orang kata virus corona ni, COVID-19 ni pun setakat ni tak ada lah masjid, cuma tak boleh semayang ramai-ramai lah macam suruh ustaz tu 6 orang jadi nak adil buat jadual pula. Ustaz alhamdulillah dah ada juga punya nafas nama kan waktu asar, tapi itu pun selang sehari. Hari Rabu boleh datang, hari esok boleh datang asar kan. Tak apalah. Tapi nak ceritanya tak ada lagi lah masjid surau ditutup kan. Di luar negara sana semayang pun kena kacau tuan-tuan, semayang pun kena tembok dan sebagainya kan. Allahu Akbar. Jadi kita kena banyak-banyak lebih lagi bersyukur kepada Allah Ta'ala daripada mereka kat sana tu. Ada situasi macam tu kan. Baru macam ni Allah Ta'ala uji kan. Tapi masa dulu tuan-tuan boleh datang, tak ada masa, tak ada COVID, tak ada apa, tak ada apa penuh. Ni manusia tuan-tuan. Tu masa dia. Allah Ta'ala nak uji, nak tengok mu ni macam mana sebenarnya. Lepas ni Allah Ta'ala hilangkan COVID ni, tengok pula macam mana, penuh ke tak penuh. Jangan kita mati ni dalam keadaan yang tidak pernah kenal Nabi dan tak pernah ikut ajaran Nabi. Lalu dia dipukul oleh palu besi dengan kuat antara dua telinganya
sehingga menjerit, maknanya dipukul sinilah, antara dua telinga sinilah kan, sehingga menjerit semahu-mahunya yang di jin dan manusia. Kalau dengar tuan-tuan, dia tak kira kopi tak kopi, penuh surau masjid ni. Tapi Allah itu rahmat dia. Rahmat dia. Tak dengar tuan-tuan. Yang dengar ayam. Yang dengar lembu, kambing. Dengar. Kita tak dengar. Tu sebab lalu dah biasa kan. Kubur. Pasti ada pertanyaan kubur. Itu yang kita baca talqin tu. Bid'ah juga kata dia kan. Padahalnya benda tu nak mengingatkan kita. Dia kata orang dah mati, nak tolong apa? Tidak tuan-tuan. Tidak. Mati tu berpisah roh dan jasad. Jasad. Kita bila lalu beri salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kata Ustaz Abdul Somad, 3 salam ni 3 lah. Satu salam yang kena jawab kan. Orang beri salam wajib kita jawab kan. Ada salam tak payah kita harap untuk dijawab. Itulah dia bila pergi kubur. Ada juga salam yang haram menjawab. Ada. Masa bila? Imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu baru dia beri salam pula, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada jadi. Minta maaf jangan ustaz dah cakap, tapi ustaz nak cerita ada. Dan ustaz dah ceramah kat situ, ustaz sentuh. Wallahu a'lam. Rasa-rasanya lepas tu tak ada dah cerita itu. Mungkin itu dari segi maknanya kelemahan dia lah. Tu sebab benda-benda ni kena mengaji, kena bertanya. Bila dah tahu kesalahan kita betulkan. Kita baiki. Ada kadang-kadang orang nak tegur direct tak berani. Jadi kalau ustaz maknanya beri apa kuliah tu, ustaz selikkanlah sikit. Kita pun selik lah. Tapi janganlah nampak sangat. Kita buat orang kata santai je lah. Jadi nampaknya tak ada dah. Wallahu a'lam, sama ada jemaah tu pun dah tak ada. Dah pergi alam barzakh, tak buat dah. Wallahu a'lam lah. Itu keadaan Allah. Menurut pandanganku, inilah pengarang kitab ni lah. Hadis ini tidak ada dalam riwayat Muslim dengan lebih lengkap. Kemudian ini tak ada apalah. Ustaz baca je. Kemudian kembali kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tersebut yang hanya terdapat dalam riwayat Al-Bukhari, yang hadisnya lebih utama dan maksud perkataan dua malaikat tidak membacanya, terdapat penyelesaian seperti berikut. Para ahli bahasa mengatakan kata tersebut berasal dari manfaat pengetahuan dan bacaan Al-Quran kepadanya. Habis tajuk berkenaan dengan pertanyaan dua malaikat. Dan ni nak okeylah, cantiklah tu kan.